Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syariatul Akmal binti Badu Hisam. Saya akan menerangkan berkenaan dengan unit 5 iaitu Falsafah Pendidikan Guru Malaysia. Sebelum itu, mari kita ikuti sejarah pembentukan Falsafah Pendidikan Guru di Malaysia. Sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang tersurat dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang ada bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam laporan pelajaran seperti Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1961 dan juga Rancangan Malaysia. Jadi pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan hala tuju pendidikan guru di Malaysia, iaitu yang pertama, menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi mengembangkan lagi potensi murid. Yang kedua, melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Pada tahun 1982, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu bahagian pendidikan guru telah menggubal dan mendokumentasi falsafah pendidikan guru dengan rasminya. Objektif utama falsafah tersebut didokumentasikan adalah untuk menjadi rujukan, panduan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang melahirkan guru-guru di Malaysia. Falsafah Pendidikan Guru. Penyataan kandungan falsafah pendidikan guru Malaysia iaitu pendidikan guru di Malaysia adalah untuk melahirkan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung warisan negara serta menyanjung aspirasi kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan juga berdisiplin. BGP KPM 1982. Kandungan falsafah pendidikan guru. Pertama, perlu ada sikap berpekerti mulia, iaitu bersedia untuk meletakkan kepentingan utama kepada orang lain melebihi diri sendiri. Sebagai contoh, sentiasa memberi pertolongan secara ikhlas. Seterusnya adalah berpandangan progresif dan saintifik. Berfikiran positif dan proaktif, inovatif dan juga motivatif. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan pengetahuan dan juga kemahiran. Sentiasa berusaha mencari dan menggunakan idea, kaedah dan bahan baru dalam melaksanakan bidang tugas. Sebagai contoh, berusaha mempunyai pelbagai teknik mengajar. Seterusnya adalah bersedia menjunjung aspirasi negara. Sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai perkara terpenting, mengutamakan kepentingan negara dalam melaksanakan tugas. Sebagai contoh, taat arahan dan utamakan dasar KPM. Seterusnya adalah menyanjung warisan kebudayaan negara. Meletakkan diri sendiri sebagai role model untuk mengelakkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan juga masyarakat. Sebagai contoh, menjaga kelakuan sepanjang masa. Seterusnya adalah menjamin perkembangan individu. Sentiasa memberikan keutamaan dan memastikan setiap murid diberikan peluang untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh dalam pelbagai aspek. Sebagai contoh, murid bebas memilih subjek elektif, aktiviti kurikulum dan mengemukakan idea. Seterusnya adalah memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Mengekalkan keharmonian dan masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan. Sebagai contoh, menerapkan elemen perpaduan semasa mengajar dan kurikulum.
Yang seterusnya adalah memelihara suatu masyarakat yang demokratik. Sentiasa memberikan peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan dan berlaku adil dalam membuat keputusan serta bertindak. Sebagai contoh, memberi nasihat kepada murid dalam membuat keputusan berasaskan pertimbangan yang wajar. Seterusnya adalah memelihara suatu masyarakat yang progresif, memberi penekanan kepada pelbagai aspek dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Guru juga menekankan kaedah inquiry, iaitu penemuan dan saintifik kaedah dapatan bagi memupuk semangat gemar menyiasat dan mereka cipta. Sebagai contoh, melahirkan guru dan murid yang berfikiran jauh. Yang terakhir adalah memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin, memastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan mesti dipatuhi untuk murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang dan berdisiplin. Sebagai contoh, menerapkan semangat cinta kemerdekaan dalam diri setiap murid. Seterusnya, profesional dan profesionalisme keguruan. Sebelum itu, saya memberitahu maksud profesion. Profesion bermaksud penguasaan sesuatu bidang ilmu, menjadi ahli sesuatu badan profesional dalam pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dan dikehendaki masyarakat. Manakala maksud profesional adalah hadap ilmu pengetahuan secara mendalam, menunjukkan kreativiti dan inovasi ke atas bidang yang diceburi, serta berfikiran positif dengan menyanjung tinggi etika integrasi profesion. Di antara kriteria guru profesional meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah ilmu profesional. Yang kedua adalah kemahiran guru. Manakala yang ketiga adalah nilai dan khasiat guru. Di bawah ilmu profesional, guru meliputi isi kandungan atau konten, pedagogi, kurikulum, pelajar, peka dan juga mengamalkan pengajaran elektif. Manakala kemahiran guru ada komunikasi, teknologi, kaedah dan teknik, pengurusan bilik darjah, pemikiran yang positif serta menjanjung tinggi. Yang ketiga adalah nilai dan khasiat guru, meliputi pekerti mulia, jujur, amanah, sabar, komited dalam profesion, peka dan juga sifat sosial yang baik. Di bawah kriteria profesion keguruan sebagai kerjaya profesional yang pertama adalah kerjaya yang unik. Guru hendaklah sentiasa dan teruja untuk memberikan yang terbaik dalam perkhidmatan PDP. Yang seterusnya adalah tahap pendidikan atau pengetahuan yang tinggi. Seorang guru perlu menjalani tempoh pengajian di institusi pendidikan guru dalam tempoh 4 atau 5 tahun untuk mendalami komponen pengetahuan dan kefahaman, kemahuran kaedah dan teknik serta amalan nilai profesional. Seterusnya adalah latihan yang lama. Bidang kerja profesional adalah pekerjaan yang penting dan harus dilakukan dengan betul. Oleh itu, seseorang haruslah mendapat latihan ikhtisas terlebih dahulu sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. Seterusnya adalah kod etika. Apa itu kod etika? Kod etika itu sendiri ialah suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Sistem dasar ini meliputi aspek-aspek moral yang baik dan buruk serta yang betul dan yang salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Seterusnya adalah persatuan. Kebanyakan profesion mempunyai suatu badan dan organisasi yang terdiri daripada pelbagai jawatan kuasa, pasukan petugas
dan sebagainya yang berusaha untuk mencapai matlamat serta meningkatkan imej profesion. Seterusnya adalah tanggungjawab. Ahli suatu profesion diamanahkan dengan tanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.